أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 155. Dan dalil tak yang menunjukkan harus menyembunyikan. Qala musannif rahmatullah alaih. Dan dalil yang menunjukkan harus menyembunyikan dosa itu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man irtakaba syai'an min hadhil qazurati falyastatir bisatrillahi ta'ala. Artinya, barang siapa mengerjakan sesuatu daripada kejahatan, yakni sesiapa yang melakukan sesuatu kejahatan, yakni daripada segala dosa dan segala kejahatan, yakni apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu kesalahan, dosa, kejahatan, maka hendaklah ia menutup akan dia. Kata Nabi, hendaklah ditutup. Maksudnya jangan sampai orang tahu dia buat salah tu, salah lah, memang kesalahan lah, dosa lah. Tapi perintah syarak, apa yang diajarkan oleh Nabi kepada orang yang terlibat dalam melakukan kesalahan ini, supaya menyembunyikannya. Jangan dia duduk dedah, jangan dia duduk geber, dia nak cerita ke orang, nak beritahu ke orang, jangan. Disuruh sembunyikan. Mudah-mudahan ia menutup Allah Ta'ala akan dia dalam hari kiamat. Yakni mudah-mudahan natijah daripada perbuatan dia menyembunyikan dosa dan kesalahan itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup kesalahan, kesilapan dan dosa dia di hari akhirat, di hari kiamat. Yakni Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala maafkan. Tutup ni maksudnya memberi kemaafan, memberi pengampunan terhadap dosa-dosa. Jadi hadis ini
Menerusi hadis ini, Nabi menyuruh orang yang melakukan kesalahan itu supaya menutup kesilapan yang telah dilakukan, kesalahan, dosa-dosa yang telah dibuat. Jangan diberitahu kepada orang, jangan duk cerita ke orang. Jadi sebenarnya apa yang ada di sebalik tindakan ini, orang yang dia tutup, dia tak cerita keaiban dia ke orang tu, berarti dia malu dia melakukan kesalahan. Malu melakukan kesalahan itu sebenarnya hasil daripada iman. Orang yang iman dia itu hidup dalam hati dia. Bila sebut hidup ni, melakukan kesalahan itu memang manusia tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari daripada melakukan kesalahan. Tapi oleh kerana imannya itu hidup dalam hati dia tu, dia ada perasaan malu dalam melakukan keburukan. Malu kalau orang tahu. Jadi sifat malu kalau orang tahu melakukan keburukan sebenarnya sifat yang baik. Sifat yang baik. Dan itu adalah tanda bahawa imannya itu hidup dalam hati dia. Ya, memang itu. Tengok apa motif hari ini, dunia hari ini, dalam media masa hari ini, sama ada berita ke, surat khabar ke atau sebagainya, banyak juga menceritakan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang. Baik. Yang disuruh di sini individu tu sendiri yang melakukan kesalahan tu untuk tidak menzahirkannya. Individu sendiri. Adapun hal yang berkaitan dengan berita surat khabar ni, iaitu pihak pemberita ni menyiarkan kisah-kisah perbuatan-perbuatan yang dianggap salah, dosa dan sebagainya dalam media masa, dalam akhbar dan sebagainya. Baik, macam mana? Sekiranya dia menceritakan benda tu untuk tujuan mengaibkan seseorang, memang ni dilaranglah. Tetapi sekiranya tujuan daripada menyiarkan berita itu untuk menyedarkan orang lain, untuk memberi ingatan kepada orang lain tentang sesuatu keburukan ini, maka itu ada tujuan yang sesuai dengan syarak. Contohnya, seseorang yang terlibat dengan samung dan sebagainya disiarkan. Tujuannya supaya orang tahu dan berhati-hati, supaya terpelihara, terlindung daripada angkara orang berkenaan. Jadi tengok apa tujuan. Kalau semata-mata tak ada tujuan tu, semata-mata untuk mengaibkan, itu dilarang, tak baik. Menceritakan keaiban orang, tuang dia sendiri, tu memang disuruh tutup lah. Hanya orang lain ni cerita keaiban orang, keburukan orang ni. Kalau tidak ada tujuan yang diharuskan syarak, tak boleh. Kecuali tadilah tujuan-tujuannya itu untuk memaklumkan orang ramai, untuk memberi ingatan kepada orang lain, memberi pedoman dan pelajaran kepada orang lain dengan niat-niat yang sesuai dengan syarak tu, maka membolehkan, mengharuskan. Kerana orang yang malu menzahirkan kejahatan itu, dia ada sifat malu. Malu kalau orang tahu keaiban dia. Dia malu. Alamat orang yang beriman, kata Syekh. Itulah tanda orang yang beriman. Yang iman dia itu kukuh, hidup molek. Hiduplah maksudnya. Dia buat salah tu hal lain, tapi ada sifat malu ni petanda iman dia tu hidup lagi lah. Segar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Artinya, bermula malu akan menzahirkan kejahatan itu, iaitu setengah daripada iman. Jadi sifat kita malu keaiban kita orang tahu, bahawa itu adalah perkara yang baik. Cuma hadap baiknya, seperti yang disebutkan sebelum ini, orang yang malu kesalahan dia diketahui, yang mana kalau orang tahu, martabat dia jatuh pada pandangan orang. Itu tak boleh. Itu termasuk ada mana riak di situ. Dia buat salah,
dan dia tutup kesalahan dia tu supaya jangan orang tahu. Sebab kalau orang tahu lagi, orang akan pandang rendah ke dia dah. Orang tak akan muliakan dia lagi. Ni tak pakai. Ni tak boleh. Tapi kalau dia rasa malu kerana perkara tadi perkara buruk, aib, dan syarak pula menyuruh kita menyembunyikannya, dan kalau orang tahu dia rasa malu kerana melakukan keburukan, jadi dia tutup benda tu atas dasar dia malu kerana melakukan keburukan, maka itu baik, disuruh oleh syarak. Dekat-dekat je tu. Tengok apa tujuan dia menutup kesalahan dia, dosa dia. Sekiranya dia malu, orang tahu keaiban dia, dia melakukan keburukan, maka sifat malu itu malu yang baik. Tapi kalau dia tutup semua tu supaya terlindung dia, supaya dia tertutup, kalau orang tahu nanti orang akan pandang rendah dia, orang tak akan hormat dia lagi, ni tak balik. Sikit je benda tu. Dan lagi segianya bagi manusia bahawa benci ia menzahirkan dosa orang yang lain. Tadi tu. Hendaklah seseorang ni, kalau dia sendiri satu hal dah, hendaklah dia menyembunyikan dosa dia tu. Tapi kalau dosa orang lain yang dia tahu macam mana, syarak mengajar kita supaya hendaklah kita ada sikap benci, tak berahi, tak suka untuk menzahirkan dosa orang. Jadi tadi berkait dengan masalah siarang dalam berita ni, kalau dia buat benda ni semata-mata nak mengaibkan orang berkenaan, itu termasuk benda yang disuruh kita benci. Jangan suka, jangan buat begitu. Dan benci ia menzahirkan kejahatan orang yang lain itu, seperti benci ia menzahirkan dosa dirinya. Sebagaimana dia tak suka kejahatan yang sudah dilakukan itu diketahui orang, maka seperti itu juga hendaklah dia benci, yakni tak suka kalau keaiban orang, kesalahan orang, dosa orang diketahui oleh orang lain. Seperti benci ia menzahirkan dosa dirinya dan kejahatan dirinya itu. Jadi kesimpulan mudahnya, dalam melakukan salah dan dosa ini, tuntutan syaraknya adalah menyembunyikan dia bagi orang yang melakukannya. Demikian juga kepada orang lain yang melakukannya, dan ada orang tahu, orang tu pula janganlah dia menyembunyi, janganlah dia menzahirkan, hendaklah disembunyikan kesalahan orang tu, yang tidak ada kaitan dengan orang. Adapun kesalahan orang lain yang ada kaitan dengan orang, yang ini tengok keadaan. Sekiranya dia tahu orang ni si pencuri, dan dia tahu dia telah pun mencuri, kemudian dia bimbang seseorang yang sedang didekati oleh orang ini, dia bimbang orang ni juga nanti akan kena curi barang ni juga. Lalu dia menzahirkan, menceritakan untuk tujuan menyelamatkan orang ini daripada angkara orang tadi. Itu diharuskan syarak. Tengok apa tujuannya. Kalau sekadar nak cerita, nak mengaibkan dia, dilarang. Syahdan, tiada harus meninggalkan ibadat sebab takut akan riya. Ada orang kadang-kadang meninggalkan ibadat kerana dia takut nanti timbul riya. Dia nak semayang, tiba-tiba orang mari, dia tak semayang sekarang, ataupun dia nak semayang sunat lah. Tengok-tengok nak semayang tu, tengok ada orang duk tengok dia, tak jadi. Sebab apa? Dia takut timbul riya. Ini perkara yang dilarang juga. Tidak disuruh seperti itu. Jadi tidak harus, kata, tiada harus meninggalkan ibadat. Kita tinggalkan ibadat kerana takut riya. Buat ibadat saja kok, riya baik dah buat. Pakai buah tu. Buat riya baik dah buat. Jangan. Seperti kata Fudail rahimahullahu ta'ala, minar riya'i tarkul amal khaufan minar riya'i.
Wa ammal amalu li ajlin nasi fahuwa syirkun bal yanbaghi an ta'mala wa tukhlisa. Artinya setengah, yakni sebahagian daripada riya itu, iaitu meninggalkan amal kerana takut daripada riya. Rupanya bila kita tak buat satu amalan kerana takut riya, itu juga riya bagi. Dia tinggal, dia tak buat kerana dia takut timbul riya. Rupa-rupanya capur tolok itu juga riya. Macam mana benda ni? Baik, dia tak buat amalan tu kerana takut, kerana ada kemungkinan orang tengok, dan dia bimbang takut timbul riya. Sebenarnya kebimbangan dia tu sebenarnya disebabkan kena orang tengok lah. Jadi di situ sudah ada makna riya. Dia tinggal tu kerana takut orang tengok. Dia takut orang tengok sebab ada kemungkinan orang akan tengok. Jadi seolahnya orang dengan dia ni, pandangan orang terhadap dia ni sudah berlaku, sehingga dia meninggalkan amalan dia tu. Jadi di situ sudah ada makna riya. Mana orang tengok, kali dia tinggal, dia tak buat kerana dia bimbang takut timbul riya. Tapi dia tak buat amalan tu kerana takut riya tadi tu, sebenarnya itu juga adalah riya. Adapun berbuat amal kerana manusia, kita buat kerana orang, maka iaitu dinamakan syirik yang khafi. Ini dalam istilah Fudail bin Iyad. Kita buat satu amalan tapi kerana orang tengok, kerana dia tengoklah, kerana dia adalah kita buat. Yang ini dari segi menurut apa yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad, dinamakan syirik pada istilah dia. Adapun orang yang tidak melaksanakan amal kerana takut dilihat orang, itulah yang riya menurut pandangan Fudail bin Iyad. Tapi dalam istilah kita, seperti yang kita belajar sebelum ni, kita buat amal kerana manusia, pada istilah yang kita fahami, itu juga adalah riya. Cuma Fudail menyebut ataupun meletakkan amalan itu atas nama lain, letak nama syirik. Sebab riak dengan syirik sebenarnya benda yang berkongsi. Di mana adanya berkongsi dalam amalan ni? Dia buat kerana Allah separuh lagi kerana manusia. Jadi situ sudah ada perkongsian. Sesuatu amalan yang dia buat, ibadah, apa yang mendorong dia? Kerana malu ke orang, kerana orang tu ada, orang tu tengok kita, jadi dia buat benda ni. Jadi dia melakukan amalan itu dorongannya kerana orang tengok, ada orang ada. Jadi sekarang dalam ibadah dia tu, ibadah tu memang dasarnya dia dilakukan kerana Allah lah, tapi oleh kerana didorong oleh kerana manusia, berarti ada tujuan lain. Jadi ada perkongsian itu dinamakan syirik. Kongsi. Jadi apa yang disebut oleh Fudail bin Iyad ni sebenarnya dari segi bahasa je. Bila Fudail kata orang yang melakukan amalan kerana manusia itu dinamakan syirik, sebenarnya syirik yang dimaksudkan itu riya lah. Kerana dalam hadis Nabi menggunakan perkataan lain untuk syirik, untuk riya ini. Iyyakum wasyirkal asghar. Nabi sendiri guna bahawa riya itu ditakbir, dijelaskan oleh Nabi dengan perkataan syirik. Iyyakum wasyirkal asghar. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah terhadap syirik kecil. Jadi Nabi sendiri menamakan riya sebagai syirik kerana ada makna perkongsian, tujuan tu. Selain daripada tujuan kerana Allah, ada tujuan lain lagi. Itu sudah ada perkongsian. Jadi atas dasar tu riya dinamakan syirik. Cuma tinggal lagi syirik riya ini syirik khafi. Syirik yang tidak membatalkan iman tapi merosakkan amal. Bahkan sampai ke tahap kalau dia secara pure, kuat dorongan riyanya itu, dia boleh membatalkan keseluruhan pahala amalan dia. Ya. Dari sekian apa yang saya faham cakap ni,
kita buat dosa, jangan kita hibur-hibur orang. Ya. Kita buat senyap pasal kita kalau buat senyap saja tak ada sebab tak boleh juga. Mesti ada menyesal. Ya. Tak menyesal. Jadi kalau kita buat itu, dalam keadaan tanpa kita taubat pun, insya-Allah Tuhan akan ampun dosa kita dia akan. Ya. Tak gitu tak? Ya. Okey, sekarang timbul soalan. Dalam keadaan biasa ni, jarang orang boleh cerita apa yang dia buat. Ya. Dan dosa-dosa awak biasa-biasa orang kita cakap dengan dia ni kita. Bak ni Ustaz, muda-muda dulu aku kena anak ni pergi bodoh. Bak jenayah itu lah Ustaz. Ada orang cerita. Jadi kemudian makin kerja. Ada di kasino lah. Kemudian. Tapi kalau orang tembak orang, bunuh orang. Tidak kapal orang Ustaz. Boleh sakit dia. Jadi kata-kata kita ambil orang bunuh orang ni dulu. Dia senyap. Oleh kerana dia senyap tu, orang lain dua kena jadi sakit, dia takap, dia gantung di situ. Dia lepas. Tapi kan oleh kerana senyap ni pula, kalau terpegang kepada orang tadi tu, tak jadi. Orang kampung ni juga. Jadi bukan di situ jadi mana? Ini berat Ustaz. Pertama sekali kita nak tengok dosa-dosa benda yang masuk dalam kategori ini, dalam kategori yang tak perlu ni, kategori apa? Ya. Baik. Itu dalam dua bab yang berbeza, dua fasa yang berbeza. Fasa yang dibicarakan di sini, seseorang tu dia menyembunyikan dosa yang dia buat kerana malu buat salah. Kerana malu buat salah. Isu awak tadi tu isu hukum. Dialah yang membunuh. Tapi dalam lelaki tak sabit dia, sabit orang lain. Jadi dia buat senyap. Jadi isu itu isu hukum. Ni tuntutannya lain. Adapun yang sedang dibicarakan ini isu moral, isu akhlak. Akhlak yakni dia malu, orang tahu dia buat salah. Sifat itu sifat yang baik. Sifat malu tu. Bahkan hadis menyebut menjadi sebab kepada pengampunan dosa di akhirat. Jadi riwayat hadis ni yang berkait dengan perkara ini tidak menyebut tentang sama ada dosa besar ke dosa kecil. Cuma sebahagian ulama dalam hal-hal seperti ini menjelaskan yang terlibat hanyalah dosa kecil. Tapi saya mendapati bahawa ada ulama yang berpegang dengan zuhir ataupun umum riwayat-riwayat yang menyebut dosa tanpa menentukan kecil atau besar. Kecil atau besar. Jadi persoalannya timbul, perkara-perkara yang dijanjikan pengampunan ini kalau kita amat-amati dengan baik, sebenarnya sudah ada makna-makna taubatnya di situ. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang, tak nampak. Saya nak beritahu contoh macam mana. Ini kena tengok sikit lah. Tengok gua ni. Baik. Saya datangkan contoh. Pertama sekali hadis Nabi berkait dengan bulan Ramadan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan atas dorongan iman. Satu. Yang kedua, ihtisaba, dengan harapan yang tinggi. Dia buat dengan kesungguhan, dengan keyakinan, dengan harapan. Dia hidupkan ibadah puasanya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Terampung dosanya. Satu. Riwayat yang lain menyebut man qama Ramadan. Qama ni menghidupkan malamnya dengan ibadah solat, tarawih termasuklah. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba. Atas dorongan iman, atas dorongan keinginan, kemahuan, harapan yang tinggi terhadap Allah, sama. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Terampun dosanya yang lepas-lepas. Baik, hadis lain saya lagi. Satu ketika Muaz bin Jabal ni naik kenderaan bersama dengan Nabi. Naik sekali. Nabi panggil, ya Muaz, 3 kali Nabi panggil. Muaz pun menyahut panggilan Nabi. Nabi tak kata apa-apa lagi, panggil lagi. 2 orang ni naik satu kenderaan, bonceng kenderaan. Panggil, tak kata apa lagi. Muaz menyahut, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, aku menyahut panggilanmu.
Tapi Nabi tak khabar apa, 3 kali Nabi panggil. Selepas kali ketiga tu baru Nabi khabar. Apa Nabi kata? Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi haramahullahu 'alan nar. Sesiapa yang bersyahadah, mengucap penyaksian 2 perkara, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruhnya. Dia bersyahadah, mengucap sidqan min qalbi. Benda tu mari dari benarnya keyakinan dari dalam hati, timbul dari dalam hati dia. Dia yang mendorong dia mengucapkan tu adalah satu dorongan terasa dalam hati kebenarannya, lalu dia mengucapkannya. Lalu apa ganjaran? Allah mengharamkan neraka ke atasnya. Kita sedia maklum, selagi ada dosa, selagi itu duduk dalam neraka, selagi ada. Tapi riwayat ni khabar haramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkan neraka ke atasnya. Sehingga disebabkan kerana bernilainya riwayat ini, perkhabaran Nabi ni, sehingga Muaz tanya Nabi, afala ukhbiru bihin nas, boleh doh aku nak khabar, aku nak cerita apa yang mu sebut tadi tu kepada orang lain. Kerana Muaz rasa sangat bernilai riwayat ni, perkhabaran ni sangat bererti, terutamanya kita orang banyak salah ni, orang banyak silap ni. Jadi Muaz kata, boleh tak aku nak khabar kau orang, aku nak cerita kau orang, nak riwayatkan kau orang. Nabi tak kata no, tak kata yes. Nabi tidak memberi kebenaran dan tidak melarang. Dengan ungkapan Nabi, izan yattakilun. Nanti kalau mau cerita kat orang, kata Nabi, manusia akan bertawakal cara salah. Bertawakal cara salah ke mana? Masa-masa tunggu nak mati kita bersyahadah. Masa tang hidup ni kita langgar dulu, kita ronggong dulu, ronggong ni, langgar tu langgar ni. Nak mati kita syahadah. Nabi memang takut ada orang salah faham seperti ini. Dia buat mudah-mudah, dia buat lesen lagi. Jadi buat lesen dia untuk melakukan keburukan sementara hidup ni. Nabi memang takut orang pakai cara salah. Jadi Nabi tak larang Muaz meriwayatkan, tapi ada makna-makna tu sikit. Tengah-tengah antara yes ke no jawapan Nabi tu. Jadi sebab itulah Muaz tidak menceritakan, Muaz tidak meriwayatkan. Hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari, ada dalam Sahih Bukhari. Muaz tidak meriwayatkan. Bila dia dekat nak mati, baru dia cerita riwayat ni, baru dia meriwayatkan hadis ini. Dekat-dekat nak mati, baru dia cerita. Itu pun dia rasa bersalah juga. Ta'assuman riwayat sebut, dia rasa macam salah juga, capur, nak tambah kabur berharga sangat. Dan Nabi pun tak larang cara direct. Nak kabur bimbang juga. Nabi seolah nyata, nanti kan orang tahu cara salah, jadi sebut salah. Tapi cerita juga ujung-ujung tu, kadang-kadang dia rasa salah sikit. Baik, kesimpulannya apa? Dalam riwayat-riwayat yang saya sebut tadi tu, pertama sekali berkait dengan dua-dua ni, tiga-tiga ni melibatkan pengampunan dosa. Tapi tidak dengan jalan taubat. Tidak dengan jalan taubat. Hak pertama tadi tu, satunya menceritakan tentang orang yang melaksanakan puasa Ramadan secara berkualiti, atas dorongan iman, dorongan kesedaran. Yang kedua, yang dekat sikit, orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan tarawih dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang bersyahadah dengan syahadah yang berkualiti, yakni syahadah yang betul-betul datang dari lubuk hati kesedarannya tu. Tiga-tiga amalan ini mengakibatkan terhapus dosanya, terhapus dosa. Baik, macam mana ni? Sebenarnya kalau kita perhati, kita amati, di sebalik ketiga-tiga amalan ini sebenarnya itulah taubat. Berdasarkan keterangan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani, dia kata hakikat taubat sebenarnya itu adalah ta'zimu amrillah, membesarkan hati, membesarkan, mengagungkan urusan Allah. Dia buat satu perkara tu atas dorongan tu, dorongan merasa mulia, membesarkan Allah, merasa mulia, meyakini. Jadi ketiga-tiga perkara tu ada belaka unsur ni. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaba,
orang yang berpuasa Ramadan atas dorongan iman. Dia buat benda ni dorongan keyakinan dia. Bukan ikut-ikut, bukan malu korang, bukan sekadar tradisi, dorongan iman. Kemudian atas dasar dia mengharap betul-betul. Semua ini adalah item-item ataupun ciri-ciri orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Demikian juga orang yang menghidupkan qiyamul lail di bulan Ramadan. Demikian juga orang yang bersyahadah tadi tu, sidqan min qalbi, benda tu benar mari dari lubuk hati dia. Dia membesarkan Allah, lalu dia ungkapkan dengan syahadah. Jadi kalau ikut keterangan Syekh Abdul Qadir bahawa hakikat taubat itu ta'zimu amrillah, sebenarnya benda yang amalan tadi di sebaliknya ada hakikat taubat. Atas dasar itulah segolongan alim ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan terampun dosa tu dalam kes orang yang berpuasa Ramadan dan menghidupkan qiyamnya itu, terampun dosanya termasuk dosa besar dan juga dosa kecil. Kerana kau tengok pada keterangan Syekh Abdul Qadir, memang di sebaliknya ada erti taubat, bahkan hakikat taubat, iaitu ta'zimu amrillah. Aspek ni lah ulama-ulama fiqh dah nampak. Ulama fiqh dah nampak. Ia nampak taubat ni syarat-syarat seperti yang disebut dalam kitab saja. Ia dah nampak hakikat seperti yang dilihat dari sudut pandangan kacamata ahli tasawuf seperti Syekh Abdul Qadir tadi tu. Hakikat sebenar taubat adalah ta'zim, orang yang mengagungkan, membesarkan Allah. Saya nak bagi contoh lain, tapi biasa sebut, biarlah kita kelara panjang sikit hari ni. Nak beritahu. Sebab kadang kita rasa, iya ke? Berpuasa Ramadan tak apa dosa. Saya sebut dia, bukan sekadar berpuasa, puasa yang tadi tu, imanan wahtisaba. Ingat tu. Bukan sekadar puasa yang didorong oleh dorongan hati yang mengagungkan Allah, yang membesarkannya, baru dapat. Baik, saya nak bagi contoh lain. Contoh ni biasa kita dengar, nak kata kisahnya serupa. Kita tahu antara syarat taubat adalah kalau melibatkan manusia, melibatkan hak orang, kena selesai, kena tunai. Itu syarat yang disenaraikan dalam kitab-kitab. Baik, macam mana dengan hadis ini? Hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih mengenai seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang. Kita biasa dengar hadis tu kan, bunuh 99 orang, tapi ada keinginan untuk bertaubat. Keinginan. Pergi tanya orang. Hak tanya pertama tu aling, tapi alim tu bendu. aling tapi aling lah alim. Jadi apa jawapan kepada si alim ni? Yang tidak mendalam, tidak halus, tidak hikmah. Bukan jahil, tapi dari segi kehalusan, kebijaksanaan tu dia kurang sikit. Jadi bila orang ni pergi jumpa orang ni, tanya ada kemungkinan tak dia taubat sebab dia telah membunuh 99 orang. Seorang tu berat ngadah dah. Bunuh seorang ni faka'annama qatalan nasa jami'a. Ni dalam Islam, beban dosa bunuh orang ni faka'annama qatalan nasa jami'a, seolahnya membunuh semua manusia. Berat. Beratnya seorang bunuh seorang tu seolah bunuh seluruh manusia. Dari segi beratnya perbuatan ni. Hari ni mudah-mudah orang bunuh orang hari ni. sebab lebih kurang bunuh. Sebab lebih kurang bunuh. Hari ni orang sudah hilang kehormatan, hilang keyakinan. Jadi ni 99 bunuh. Tanya alim ni, alim kata tak ada cang dah mu ni. Jawab tak ada cang. Dah berat. Satu pun berat, 99 apatah lagi. Gelak gambar. Dia tambah seorang lagi, cukup 100. Dia bunuh alim tu. Dia bunuh dah sekarang. Kerana tadi dia kecewa lah. Tapi dia tak putus asa. Dia pergi cari lagi alim, tanya. Yang ini ni agak hikmah dan bijaksana. Tanya macam mana kedudukan dia, boleh tak lagi nak baiki, nak betul, nak taubat. Boleh, alim ni kata boleh lagi. Tapi dengan syarat
Mu kena lari tempat yang mana mu bergelumang dengan dosa dan noda ni. Mu kena hijrah, mu kena pindah ke tempat lain yang mana di sana engkau akan lebih terdorong untuk bertaubat. Sini boleh duduk sini, kacau tempat ni. Mu rosak sini. Mu kena lari ke tempat lain, di situ ada yang membantu mu untuk bertaubat. Mu kena buat. Jadi dia pun ikut arahan si alim ini. Maka pergilah dia nak berpindah ke tempat tujuan bertaubat tadi itu. Tapi tengah jalan mati dah saudara. Mati tengah jalan. Riwayat menyebut Allah Ta'ala menghantarkan malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi hadis ini untuk memperlihatkan tentang nilaian membesarkan Allah ni di dalam hati ni. Nilaian dia nak kau besar ni. Guna malaikat azab kata ni bahagian aku. Ni orang ni bahagian aku nak ambil dia. Malaikat rahmat pula kata ni bahagian aku, ni aku nak ambil dia. Lalu ini Allah Ta'ala nak menzahirkan nilaiannya. Lalu masing-masing mengukur jarak. Tengok kalau gitu ukur jarak. Tempat dia mati ni mana yang lebih dekat? Ke tempat taubat yang nak dituju ataupun daripada tempat maksiat yang dia bergulman dengan maksiat di situ? Mana lebih dekat? Ukur dekat ke arah tempat negeri taubat tu. Maka diputuskan menjadi habuan malaikat rahmat. Tapi riwayat hadis menyebut, kalau kita baca kalam hadis tu, dia beritahu keadaan orang ni macam mana. Aku ni, saya dah lupa kalimat hadis tu. Aku datang ni dalam keadaan hati aku ni nak balik ke Tuhan. Tapi saya lupa, saya takut kalimat hadis ni saya tersalah sebut. Bahawa aku buat ni, aku lakukan ini benar dari dalam hati aku. Memang betul-betul aku nak balik ke dia. Aku nak kembali ke dia. Jadi nak beritahunya bahawa orang ini tidak sempat menyelesaikan banyak tuntutan taubatnya dengan hak ni, barang-barang orang lah, tak kira lah. Baru permulaan, tapi dengan hatinya yang jujur. Dalam bahasa yang mudah, kalau kita tengok kepada takrifan yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir tu, hakikat taubat tu, ta'zimu amrillah, ada dah sini, ada. Dia lakukan ini kerana merasa kebesaran Allah. Dia nak baiki, nak betul, nak balik ke dia dah. Tapi tak sebab mati tengah jalan. Tak dam, mati tengah jalan. Maka jadi habuan malaikat rahmat. Tu nak apa? Jadi, ya. Untuk semua orang. Ya. Untuk semua orang. Tapi mesti ada syarat tadilah. Syarat tadi dan mudah je tak. Jadi mana keikhlasan semua nak balik. Ya. Ya. Tak kata sama ada kita nak sebut ke hati kita. Ya. Syarat dia tu mudah pada sebutan, tapi nak mari pun taklah payah sangat, tapi taklah mudah sangat. Nak mari kesedaran tu, kesedaran macam inilah, macam khusyuk. Saya pernah dengar cerita tak macam kisah satu orang ni, dia muda-muda ni jihad raja ni. Ya. Jihad dia, segala jihad semua dia buat. Ya. Lepas tu dia nak mati, dia pesan anak dia kata Allah kata kalau aku mati, mumbak keluar balik. Mumbak keluar mayat. Lepas dia dibakar ni, Tuhan ikut kena balik. Tuhan tanya dia, pasal apa mumbak keluar? Sebab aku takut kalau aku ada cukup ikat ni segera takap senang lari. Jadi mana dia aku ucap aku ni orang payah nak cari. Jadi kan kenyataan dia tu sama macam tak seperti. Mana dia membesar Allah Ta'ala bila tu dosa dia kurang pun juga. Tapi yang saya tengok dalam dia ni macam tadilah terpencil. Ya. Terpencil. Sebenarnya tidak terpencil. Untuk semua orang. Tidak terpencil. Jadi dia adalah satu kaedah yang umum. Cuma tinggal lagi memenuhi persyaratan ke tak, tu je. Dan ada riwayat lain yang selalu kita dengar kisah mengenai Bani Israel. Lebih kurang juga orang yang sangat jahat, sehingga dia mati pun orang-orang tak uruskan jenazah dia. Orang buang sekalinya sampah sarap. Tapi Nabi Musa, ini sekalipun kisah orang dahulu kala, tapi dalam bab seperti ini dia dalam bab akidah, bab akhlak, dia sama. Zaman kita dengan zaman Nabi-Nabi terdahulu. Bab-bab ni bab serupa.
Bezanya bab syariat je sikit. Bab akhlak, bab berkait dengan akidah, zaman Nabi mana pun serupa je. Tapi kisah ni, kisah yang disebut dalam beberapa riwayat tentang orang Bani Israel zaman Nabi Musa ni, kepala Dajjal, kepala haliang lah Dajjal. Jadi orang ramai tak uruskan jenazah dia bila dia mati, bahkan buang bersama-sama sarat. Sebab apa? Kerana orang ni terlalu jahat. Sehingga orang kampung merasakan tak patut diuruskan jenazahnya, buang saja. Tapi Nabi Musa diperintahkan untuk menguruskannya. Jadi akhir sekali tahu rahsia. Rupa-rupanya dia ada tadi tu, dia ada buah tadi sebelum mati. Dia ada ta'zimu amrillah, dia ada harapan yang tinggi supaya dia diampunkan Allah. Dia ada waktu. Jadi bahagian tu bahagian orang tak apa nak nampak. Jadi kesimpulan mudahnya bahawa saya terkesan dengan Syekh Abdul Qadir kata tadi. Kita tengok alim ulama yang menjelaskan tentang taubat macam-macam. Tapi bila kita tengok sebiji yang diberi Syekh Abdul Qadir, kita nampak, kita faham lalu hadis-hadis berkait lalu dengan hadis ni. Rupa-rupanya Syekh Abdul Qadir, hakikat taubat itu ta'zimu amrillah. Hatimu merasa mulia, mengagungkan Allah. Bila timbul hal itu dalam hatimu, itulah sebenarnya hakikat taubat kepada Syekh Abdul Qadir. Kita berhenti setakat itu dan insyaAllah akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.